Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bertemu lagi untuk menyambung siri tadabbur surah Al-Maidah, dan kita telah masuk kepada perbahasan ayat yang insya-Allah pada malam ni kita akan bahaskan ayat 46, ayat 47, 48 dan 49. Moga-moga insya-Allah perkongsian kita pada malam ini diberkati oleh Allah dan bermanfaat kepada kita semua. Ahlan wa sahlan kepada semua para penonton yang saya tengok ada daripada Indonesia pun ada daripada Brunei pun ada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita bersiaran di live IG, di Facebook dan di Zoom. Baik, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebut dalam ayat yang 46 surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semua bahawa Allah telah datangkan secara berturut-turut, Allah telah dampingkan para anbiya yang mana mereka ini membawa syariat Taurat, iaitu khususnya selepas daripada zaman Nabi Musa alaihi salam sehinggalah kepada penamat ataupun penghujung kepada Nabi Bani Israel, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga beriman dengan kitab Taurat, menyokong isi kandungan Taurat, menjadi saksi kepada kebenaran Taurat. Tetapi pada masa yang sama Allah memberikannya sebuah kitab suci yang dikenali sebagai Injil. Injil ini juga sebagai pembawa petunjuk dan cahaya, hudan wa nur. Melainkan apa yang dimansuhkan daripada syariat-syariat Taurat, maka selain daripada itu, syariat Injil itu menepati apa yang Allah telah turunkan di dalam Taurat, melainkan apa yang telah diselewengkan oleh Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel ataupun kepada orang Nasrani untuk menjalankan syariat yang terkandung di dalam kitab Injil. Allah telah menurunkan Nabi Isa untuk memperbaharui agama yang telah diselewengkan, yang telah dirosakkan oleh Bani Israel, supaya kebenaran yang ada di dalam kitab Injil itu boleh memperbetulkan apa yang telah berubah, supaya semua ummah yang diutuskan Nabi Isa ketika itu beriman dengan kitab suci Taurat yang mengandungi berita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila mereka telah sampai ke zaman itu, mereka perlu mengikuti syariat Nabi akhir zaman itu. Dan mereka yang tidak menjalankan hukuman Allah itu, sesungguhnya Allah kata mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi bila kita baca ayat yang 46 tadi, bila Allah cerita tadi tentang penurunan Nabi Isa yang diturunkan sebagai Nabi akhir zaman
maksudnya Nabi akhir kepada Bani Israel. Sebelum ini kita dah cerita tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Bani Israel. Kita dah cerita tentang kisah-kisah Nabi Musa punya kaum. Allah telah mention tentang betapa degilnya Bani Israel ini dalam banyak-banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan kedegilan mereka. Maka Allah nak jelaskan juga tentang pada penghujung Bani Israel ini Allah turunkan Nabi Isa, yang mana Nabi Isa ni juga membawa syariat yang sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi assalam. Dalam ayat itu, kalau kita tengok ayat 40, nombor berapa tadi tu kan? 46. Allah ada sebut wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fih. Dari segi bacaan, ada dua jenis bacaan pada wal yahkum. Wal yahkum, ada dua jenis bacaan. Yang pertama iaitu ada yang membaca seperti yang kita baca wal yahkum. Wal yahkum, iaitu lam itu dibaca dengan baris mati. Jadi lam di situ membawa maksud lam al-amr, lam yang berbentuk suruhan, iaitu Allah memerintahkan ahli Injil untuk menjalankan hukuman yang ada di dalam Injil. Tetapi ada qiraat yang lain yang dibaca oleh Hamzah yang membaca waliyahkum, waliyahkuma, iaitu dengan baris bawah pada lam dan mim itu dibaca dengan baris atas. Yang bermaksud lam kai, supaya. Maksudnya Allah Azza wa Jal menurunkan Injil supaya ahli Injil itu boleh berhukum dengan apa yang terkandung di dalamnya. So, perbezaan sebutan satu huruf bahasa Arab, walaupun berbeza baris sahaja pun, dia mengandungi maksud yang berbeza. Walaupun tidak jauh, tetapi dia ada maksud pengkhususan. Waliyahkuma dan juga walyahkum, itu adalah dua qiraat yang boleh dibaca. Kemudian ayat ini menggalakkan kita untuk bertakwa. Sebab Allah sebut, bila Allah sebut tentang kitab Injil, Allah kata dia mengandungi petunjuk, wahudan wa mau'izatan lil muttaqin, sebagai satu petunjuk dan juga peringatan kepada orang-orang yang bertakwa. Takwa. Jadi takwa itu adalah asas kepada amalan. Sesiapa yang tiada takwa, maka mereka tidak akan beramal. Siapa yang tidak takwa, tiada takwa, mereka akan terjerumus ke dalam lembah-lembah maksiat. Jadi orang-orang yang menjaga amalan mereka sebagaimana yang telah Allah perintahkan, maka itulah sifat takwa. Sebab itulah peringatan ini ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebab orang yang tidak bertakwa tidak akan mengambil manfaat daripada sebarang bentuk peringatan. Lebih tinggi takwa seseorang itu, maka lebih banyaklah pengajaran yang mampu diambil olehnya. Nabi Isa AS adalah Nabi Bani Israel yang paling akhir. Sebab tu Allah guna ayat waqaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam. Qaffayna ni adalah maksudnya yang menuruti ataupun yang mengikuti jalan-jalan Nabi yang terdahulu. Jadi daripada sudut penggunaan, bila kata waqaffayna, dia adalah yang last yang mengikuti daripada kalangan Bani Israel. Sebab selepas ini tak ada Nabi lain dah, kan, selain kedatangan Rasul akhir zaman daripada kalangan orang Arab yang bukan daripada kalangan Bani Israel, iaitu Muhammad bin Abdullah
al-Hashimiyul Qurashi alaihi salatu wassalam. Kemudian bila Allah sebut wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihi salam dinisbahkan kepada ibunya kerana mereka yang tiada ayah dinisbahkan kepada ibu. Dalam konteks Nabi Isa, beliau tidak memiliki seorang ayah. Bukan bermaksud ayahnya sudah meninggal ataupun dia tiada ayah yang sah, tidak, tetapi itu adalah sebahagian daripada mukjizat kuasa Allah yang Allah nak tunjukkan bahawa kuasa Allah ini boleh merentasi hukum adat ataupun hukum akal manusia. Jadi seorang anak itu boleh dibinkan atau dibintikan kepada ibunya dalam beberapa kes. Contohnya bagi seorang yang penzina, maka penzina yang mana dia berzina kemudian dia melahirkan anak tanpa yang berzina itu berkahwin dengannya, maka anak itu dibinkan atau dibintikan kepada ibunya. Antara lain, kalau kata ada berlaku kes seorang suami menuduh isterinya melakukan zina sampai mereka melakukan li'an, sumpah laknat. Suami kata, demi Allah, isteri aku berzina, sekiranya aku berdusta, laknat Allah ke atas aku. Isteri ni juga bersumpah laknat, kata dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Bila berlaku sahaja mula'anah itu, maka suami dan isteri itu akan dipisahkan, bercerai secara automatik. Dan anak yang terhasil daripada peristiwa itu, maksudnya kalaulah bila isteri itu mengandung dengan suaminya tak mau mengaku itu anaknya, dituduh isterinya melakukan curang, maka ketika itu anak itu juga dibinkan atau dibintikan kepada ibunya sendiri. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Allah binkan Nabi Isa itu kepada Maryam. Ini juga sebagai menjawab tuhmahan orang Yahudi. Orang Yahudi menuduh ibu kepada Nabi Isa, Maryam itu melakukan penzinaan. Maka Allah deny perkara tersebut, mendustakan tuhmahan orang Yahudi tersebut. Mereka juga menganggap orang-orang sebahagian daripada Kristian, Nasrani menganggap Isa itu adalah anak kepada Tuhan. Allah denikan juga dakwaan tersebut. Kerana itu Allah tidak binkan Isa itu kepada Allah. Sebaliknya dia dibinkan kepada ibunya kerana Nabi Isa tidak memiliki seorang ayah. Apatah lagi dengan dakwaan yang mengatakan bahawa Isa itu adalah anak kepada Allah. Ma'alallah, kata-kata yang begitu keji sekali. Kemudian Allah kata musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, iaitu pengutusan Nabi Isa itu juga untuk membenarkan kebenaran yang terkandung di dalam Taurat. Wa atainahul injila fihi hudan wa nur. Allah utuskan Injil kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan sebagai cahaya yang membenarkan juga apa yang terkandung di dalam kitab suci Taurat. Ini menunjukkan bahawa Taurat ini bukan kitab yang kaleng-kaleng lah. Taurat ini adalah sebuah kitab agung, kitab yang mulia. Kerana itu Allah sebut dalam ayat ini, even Injil dan Nabi Isa juga menyokong syariat Taurat. Kalaulah tidak kerana sifat keji Bani Israel yang menyelewengkan kitab tersebut, amanah yang diberikan kepada mereka itu tidak mereka laksanakan dengan sebaiknya, Taurat adalah merupakan sebuah kitab yang sangat agung.
Maka bila mana Allah kata bima anzalallah, apa yang telah Allah turunkan, maka itu jelas menunjukkan bahawa Injil juga adalah merupakan kalamullah yang Allah turunkan daripada sisinya. Dia bukan rekaan daripada manusia ataupun daripada Nabi Isa, tapi Allah kata bima anzalallah, Allah yang telah turunkan. Kemudian Allah sebut lagi di dalam ayat yang 48 sampailah ayat yang ke-50, kesinambungan daripada dua ayat yang kita bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad. Sekarang ni tadi bila Allah cerita tentang Injil, sebelum itu Allah cerita tentang Taurat. Kali ini Allah nak cerita tentang Al-Quran. Kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran yang membawa kebenaran, yang menjadi saksi dengan kebenaran kitab-kitab samawi, kitab-kitab suci sebelum kamu, dan juga sebagai pendokong dan penyelia yang menyupakan penentu kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Kerana kitab-kitab sebelumnya sudah diselewengkan oleh mereka yang kufur kepada Allah. Maka Allah turunkan sebagai kitab terakhir yang Allah jamin ketulinannya, yang Allah pelihara kesuciannya, yang tidak akan mampu diselewengkan lagi oleh mana-mana manusia walaupun dengan satu huruf. Kitab inilah yang akan menjadi cahaya kepada seluruh alam, dan Allah melarang untuk kita semua mengikuti hawa nafsu yang menyimpangkan kita daripada kebenaran. Setiap daripada umat yang terdahulu ada syariat, ada sunnah yang telah mereka ikuti, dan kalau Allah kehendaki, Allah boleh jadikan semua syariat ini satu, tetapi Allah jadikan beberapa furu' syariah dia itu berbeza sebagai satu bentuk ikhtibar, ujian kepada para hambanya. Begitu juga sebagai satu taisir,
sebagai satu bentuk Allah mempermudahkan syariat itu yang bersesuaian dengan keadaan hamba-Nya pada era-era yang tertentu. Dan Allah SWT suruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran. Jangan ikuti hawa nafsu manusia. Janganlah kerana nak mengikuti suara yang barangkali sebagai suara ramai, suara majoriti itu membuatkan kita berpaling daripada kebenaran yang Allah turunkan. Itu asas kepada perbahasan ayat ini. Bila mana Allah sebut tentang Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Allah dah puji. Allah juga telah puji kitab Injil. Maka Allah nak menyatakan tentang kedudukan Al-Quran dan Rasul akhir zaman ini, kerana kaum Yahudi dan juga Nasrani mengingkari, menolak kenabian dan juga menolak kitab suci Al-Quran. Mereka tengok ada beberapa syariat yang berbeza. Syariat Islam ini ada yang berbeza sikit daripada syariat Yahudi sebelum itu. Begitu juga dengan syariat yang telah dipegang oleh orang Nasrani. Maka Allah kata, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Quran yang agung, Quran yang mengandungi kebenaran. Khabar-khabarnya adalah khabar yang benar. Hukum-hukum di dalamnya adalah hukum-hukum yang adil. Tiada pendustaan, tiada kezaliman, tiada keraguan. Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Yang mana di dalamnya Allah ceritakan banyak syariat-syariat, terutamanya dalam bab akidah, bab tauhid, yang mana memperjuangkan juga tauhid yang sama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya mengandungi banyak syariat-syariat, tetapi Al-Quran itu adalah sebagai muhaiminan alaih. Apa maksud muhaiminan alaih? Maksudnya muhaiminan alaih ni bukan kita nak kata kita tolak semua khabar-khabar yang terkandung di dalam Injil dan juga Taurat. Sebab itulah ada kisah-kisah, cerita-cerita yang dipanggil sebagai Israiliyat itu kita tak tolak, melainkan apa yang dinampak bertentangan dengan syariat kita. Sebab itu bila Allah kata Quran ni sebagai muhaimin, Quran inilah yang akan menentukan sama ada tak syariat-syariat dulu yang masih boleh diamalkan, yang boleh diterima ataupun tidak. Sebab Quran ni berperanan sebagai menasahkan apa yang ada dalam syariat sebelum ini. Quran ni juga sebagai hakim yang akan menentukan apakah risalah terakhir, syariat terakhir yang diutuskan kepada umat seluruh alam ini, umat akhir zaman ini. Apa yang Al-Quran nyatakan, itulah yang boleh diterima. Apa yang Al-Quran tolak ataupun nafi, maka tertolaklah ia. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka jika demikianlah Al-Quran itu, maka kamu wahai Muhammad laksanakanlah hukuman di kalangan semualah, termasuk ahli kitab. Jalankan syariat dan hukuman Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal ilm minal haqq. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka yang rosak itu. Kerana kalau kamu menurut hawa nafsu mereka itu, maka kamu akan merosakkan agama. Sebagaimana yang mereka telah lakukan. Sebelum ni kita ada cerita, tengok macam mana mereka merubah. Di dalam Taurat itu asalnya ada hukuman rajam. Tetapi kerana hawa nafsu mereka itu,
Mereka fikir yang dok banyak melakukan zina ini adalah bangsawan-bangsawan Yahudi. Jadi mereka tak nak hukum bangsawan-bangsawan dengan hukuman yang berat-berat, maka mereka ubah rejam itu kepada sebatan. Mereka ubah kepada contengan arang di muka. Kerana apa? Mereka ikut kata-kata manusia berbanding dengan apa yang Allah telah turunkan kepada mereka. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap daripada ummah, daripada zaman dahulu sampai kepada zaman kamu wahai Muhammad, mereka ada jalan, mereka ada sunnah yang jelas untuk mereka ikuti. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Kalaulah Allah kehendaki, maka Allah mampu untuk nak jadikan kamu semua di atas agama yang satu, menjadikan syariat kamu syariat yang satu. Tetapi wujud perbezaan, ada di antara kamu yang mengingkari, ada yang kamu yang beriman. Ini sebagai salah satu bentuk ujian kepada kamu. Maksudnya jangan nanti dekat akhirat nanti orang-orang kafir, orang-orang yang tak beriman, dia akan kata, ya Allah, kenapa engkau tidak ciptakan aku beriman? Kalau kau kehendaki, kau boleh jadikan aku orang beriman. Sebab apa? Sebab Allah ciptakan kita untuk menguji kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak memaksa kita untuk mengkufurkannya. Jangan salah faham. Seperti mana kelompok Jabariyah, yang mana kita ni seolah-olah dianggap macam tak ada option lah, tak ada pilihan lah. Sedangkan Allah telah memberikan kita akal, Allah telah memberikan kita pilihan. Kita yang membuat pilihan berdasarkan kepada ilmu kita, berdasarkan kepada emosi kita, berdasarkan kepada nafsu kita. Allah kurniakan pelbagai panca indera, rohani dan juga luaran yang Allah telah berikan kepada kita untuk membentuk apakah pilihan kita di dalam hidup. Allah tidak menentukan pilihan kita. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tulis di Lauh Mahfuz sebagai satu takdir itu adalah satu perjalanan yang mana Allah tahu dengan ilmu Allah yang maha luas apa yang akan terjadi. Allah telah tulis perjalanan itu. Allah tahu si fulan akan mati dalam keadaan yang kufur. Allah tahu si fulan akan mendustakan Allah. Allah tahu si fulan akan beriman kepada Allah. Maka pengetahuan Allah itu Allah tuliskan di Lauh Mahfuz yang kita kenali sebagai takdir. Tetapi bukanlah Allah yang daripada awal dia kata, okey, dia ni kena kafir, dia ni tak boleh kafir. Maka di manakah keadilan? Kerana pertama, manusia tidak tahu dengan perjalanan hidupnya. Manusia tak tahu. Kita tak tahu adakah kita akan mati nanti dalam keadaan husnul khatimah ataupun tak. Sebab tu Nabi SAW beritahu, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, sesungguhnya kamu akan maksudnya akan pergi ke tempat yang kamu telah dipermudahkan. Maksudnya dalam keadaan kita tak tahu nasib kita, yang maha tahu hanya Allah, maka pilihan itu di tangan kita untuk buat pilihan itu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim.
Allah tidak mengubah nasib seseorang kaum itu melainkan mereka mengubah nasib mereka. Allah memberikan pilihan itu kepada kita untuk memilih, untuk mencari, supaya bila di mahsyar kelak, bila kita telah mati kelak, bila ditanya kenapa kamu buat sekian-sekian, maka itu adalah pilihan kita. Ketika itu tak boleh kita kata, ya Allah, engkaulah yang menjadikan aku kafir. Allah mengizinkan si fulan mengkufurkannya. Tapi kita kena ingat, masyiah kehendak Allah itu ada yang berbentuk syar'i, kehendak yang menuruti syariatnya, ada kehendak yang Allah izinkan benda itu berlaku, tetapi benda itu tidak Allah redai. Allah mengizinkan pembunuhan berlaku, tetapi adakah Allah meredai perbuatan membunuh itu? Tidak. Begitu jugalah di dalam kekufuran dan iman, yang mana Allah mengizinkan ada di kalangan hamba-hambanya yang beriman dan mengkufurkannya. Tetapi apa yang Allah redai adalah iman. Fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah ke arah kebaikan. Berlumba-lumbalah untuk melakukan ketaatan dan amal yang saleh. Ilallahi marji'ukum jami'a, semua kita akan kembali semula kepada Allah. Allah akan bagi tahu kepada kita apa yang kita perselisihkan, apa yang dulu kita rasa ini benar, ini salah, ini batil, dan Allah akan balas. Allah akan ganjari dan Allah akan membalas setiap apa yang kita lakukan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan khabarkan kepada kamu apa yang dulunya kamu semua perselisihkan. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka 'an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim wa inna kathiran minan nasi lafasiqun. Ayat 49. Berhukumlah kamu di kalangan mereka, kalaulah mereka berselisih dalam perkara itu, wahai Muhammad, tetap jalankan hukuman Allah. Ini membuktikan segala hukum syariat, jika pemerintah adalah Muslim yang memiliki kuasa untuk menegakkan undang-undang Islam, maka undang-undang Islam itu terpakai kepada semua rakyat. Tak kira sama ada mereka Muslim ataupun mereka tak Muslim. Mereka tak boleh kata, aku tak nak lah, aku bukan Islam, aku tak mau kena hudud. Sebenarnya kena pada semua. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kita menuruti kehendak hawa nafsu mereka itu. Allah kata, ihdharhum ayyaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Janganlah terpedaya dengan penyimpangan mereka yang nak menyimpangkan kamu daripada apa yang telah Allah turunkan kepada kamu. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Kalaulah mereka itu berpaling daripada apa yang kamu putuskan, wahai Muhammad, mereka itu orang Yahudi, mereka itu boleh jadi orang Nasrani, orang musyrikin, kalaulah mereka berpaling, ketahuilah bahawa mereka tidak berpaling daripada apa yang kamu putuskan, tetapi mereka berpaling daripada apa yang Allah putuskan, apa yang Allah turunkan. Wa inna kathiran minan nas, ramai daripada manusia ini fasik. Fasik ini orang yang terkeluar daripada ketaatan, orang yang selalu menyelisihi kebenaran. Afa hukmal jahiliyyati yabghun,
Adakah mereka ini cuba untuk nak guna pakai hukum-hukum undang-undang jahiliyah yang terbina di atas dasar kejahilan dan juga kezaliman, yang diletakkan oleh manusia tanpa sebarang sandaran kepada syariat Allah, hanya berdasarkan kepada akal kepala mereka, hanya berdasarkan kepada hawa nafsu mereka? Adakah itu yang mereka inginkan berbanding dengan kitabullah yang memiliki petunjuk dan juga cahaya? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tak ada apa-apa syariat ataupun hukum yang lebih baik, yang lebih adil daripada apa yang Allah turunkan. Tetapi itu hanyalah kepada mereka yang benar-benar yakin, mereka yang kenal dengan Allah, yang kenal dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Jadi dalam ayat-ayat ini ada beberapa faedah yang kita boleh ambil pengajaran. Yang pertama, sepatutnya bagi yang orang yang melarang orang lain daripada melakukan sesuatu, dia kena menjelaskan apa yang baik, apa yang buruk. Maksudnya mesti kena ada justifikasi. Tak bolehlah, contohnya kalau kita nak larang anak kita, abang jangan main tu bola dekat jalan. Dia, budak-budak ni suka tanya, kenapa abah, kenapa? Kita jangan, abah cakap tak boleh lah. Tak boleh. Sebab manusia perlukan kepada penjelasan. Yang Allah sebut dalam Quran, amma ja'aka minal haq wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Janganlah kamu ikut hawa nafsu mereka daripada berpaling daripada apa yang Allah turunkan kepada kamu, kebenaran itu. Maksudnya jangan kita buat satu keputusan tu kerana kita yang nak. Tetapi keputusan yang kita ambil itu mesti mengambil kira maslahat, mesti mengambil kira menimbangtarakan mudarat yang berlaku. Perlu ada penjelasan justifikasi. Dan seseorang itu juga daripada ayat itu dia kena jelas bahawa bila Allah kata wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, kamu stand firm dengan kebenaran yang Allah bagi kepada kamu, jangan ikut hawa nafsu mereka. Ini menunjukkan sebagai seorang Muslim, kita kena sentiasa berbangga kita adalah sebagai seorang Muslim atau Muslimah. Kita kena berbangga dengan Islam. Dan ini kadang-kadang kita boleh tengok macam mana kita, bila mana kita ada di sisi orang-orang bukan Islam, sama ada dalam negara atau di luar negara. Kadang-kadang kita malu untuk nak memperlihatkan kita adalah seorang Muslim ataupun Muslimah. Sebab kita tengok, alamak, orang-orang bukan Islam kalau dia tengok kita, alah, ada yang sampai mengorbankan syariat sendiri kerana bimbang untuk menzahirkan keislamannya. Bila kita berada di persekitaran orang bukan Islam, akhirnya memula atas dasar kita bertoleransi, lama-lama kita lentoi dan kita korbankan agama kita sendiri. Tengok apa yang terjadi kepada ramai Muslim, orang-orang Muslim yang pergi ke luar negara, berhijrah ke luar negara atau melancung ke luar negara. Sometimes kita nak tunjuk kita sebagai seorang Muslim pun kita macam malu-malu alah. Kita nak jaga, nak solat. Kalau kita pergi tempat yang tak ada surau atau masjid, kita nak solat pun kadang-kadang kita malu, kita segan. Kita biarkan waktu solat tu habis, berlalu begitu sahaja sebab kita malu nak orang nampak kita ni solat. Kadang-kadang kita malu untuk nak pakai tudung, ataupun kita malu untuk nak bagi nampak kita seorang Muslim, ataupun kita malu untuk nak
mempertahankan prinsip Islam kita. Kerana kita nak menuruti kehendak orang-orang di sekeliling kita. Orang bukan Islam di sekeliling kita. Ingat ayat ni. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kemudian Allah kata dalam ayat ini, walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah. Kalaulah Allah kehendaki, Allah boleh jadikan kamu sebagai satu ummah. Apa yang kita boleh ambil daripada ayat ni? Allah nak bagi tahu, selagi mana kita bergelar anak Adam, selagi mana kita bergelar sebagai manusia, maka tidak boleh tidak kita pasti akan wujud khilaf. Akan ada perbezaan di kalangan kita. Ada orang faham, okey, kalau kita bincangkan daripada konteks agama kita sendiri, kita sendiri tengok perbezaan pandangan para ulama, khususnya di dalam furu' aqidah, khususnya di dalam fiqh. Kita akan dapati ada kadang-kadang ada ulama ni katakan, dia kata ini harus, ada ulama kata haram, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Sebahagian daripada kita ingat, habis tu mana satu ya? Islam. Kita kena faham, khilaf ada yang terpuji dan ada yang dikeji. Ada dua bentuk perbezaan. Khilaf yang dibenarkan, yang terpuji, yang baik di dalam agama kita adalah khilaf as-sa'ir, satu perselisihan yang boleh diterima, dan perselisihan ini boleh difahami ada dua bahagian. Yang pertama yang dikenali sebagai khilaf at-tanawwu'. Khilaf tanawwu' ni, dia ada khilaf tanawwu'. Tanawwu' adalah maksudnya perbezaan yang berlaku pada pendapat-pendapat fiqh daripada sudut jenisnya, tetapi dia tidak bercanggah hakikatnya dan tidak menafikan antara satu sama lain. Iaitu semua pendapat fiqh itu berada dalam satu jenis yang sama dan tidak bercanggah sebenarnya. Dan khilaf ini jadi sebab masing-masing ada dalil dia. Sometimes ada orang tu dia beramal dengan satu dalil, orang ini dia faham dalil tu dalam kerangka lain, tapi of course melalui dengan disiplin-disiplin agama, disiplin-disiplin fiqh yang betul. Contoh, ada dalil yang banyak berkaitan dengan doa istiftah dalam salat. Dalam salat, Nabi ada hadis yang, beberapa hadis yang menceritakan macam mana Nabi berdoa istiftah. Antaranya dari Bukhari dan Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Itu salah satu daripada bentuk doa istiftah. Ada juga dalam hadis yang lain, dia Muslim pun, ada kala Nabi baca Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wa syahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ada yang Nabi SAW baca wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal muslimin.
wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan ayat doa iftitah yang paling pendek sekali, subhanakallah wa bukan. Kita selalu baca apa tu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. So setiap daripada doa-doa ni dia ada dalil yang berbeza-beza. Dan dia bukanlah satu bentuk khilaf yang dicela. Siapa yang nak baca doa ni, siapa yang nak baca doa ni, boleh sahaja. Sebab khilaf ini adalah khilaf tanawwu'. Benda yang sama. Kan? Cuma Nabi baca kadang-kadang yang ini, Nabi baca kadang-kadang yang ini. So tak adalah kita nak kata, oh tak boleh, kena baca satu je. Yang lain tak betul, yang ni sahaja betul. Tak, semua ada dalil. Dalil yang sahih. Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. So perbezaan ini hakikatnya tidak berbeza. Dan di sana yang kedua adalah jenis yang kita panggil sebagai khilaf tadad. Khilaf tadad. Walaupun dia ni adalah khilaf yang ada berlaku percanggahan, ada berlaku perbezaan yang tidak sama seperti khilaf yang tadi. Kerana khilaf dalam bab ini dia kebanyakannya dalam bentuk dalil yang dhanni. Dalil yang dhanni ni dia bukan satu benda yang pasti, yang putus, tetapi dia adalah benda yang boleh ditimbal balik, boleh dianalisis, boleh dipahami dalam pelbagai kerangka. Kan? Contoh, bila Allah kata dalam ayat ambil wudu, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ke-6 surah Al-Maidah yang telah kita bicarakan dalam probably 2 bulan yang lepas. Kan? Betapa hari itu pun kita dah bincangkan dalam ayat itu tentang macam mana ulama memahami sentuhan lelaki dan perempuan yang membatalkan wudu. Kan, macam mana khilaf ulama daripada sudut wamsahu biru'usikum. Kan, adakah sapu semua sebahagian kepala ataupun kena basuh semua kepala? Adakah sapuan, adakah basuhan? Itu adalah khilaf fiqh. Khilaf tadad. Yang kata boleh basuh yang kena basuh satu kepala semua. Mereka kata tak bolehlah sapu sebahagian kepala. Contoh khilaf tadad, isu-isu yang berlaku ke lately ni, contohnya tentang sapuan khuf. Khuf ni adalah satu macam kita kata stokin kulit. Zaman dulu punya style lah. Zaman dulu ni dia pakai kulit, ataupun negara-negara sejuk dia pakai dekat kaki tu macam stokin tu tebal warna kulit. Jadi kalau kita tengok khilaf daripada sudut itu, ada perbezaan perbahasannya di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, dia tidak mengharuskan sapuan atas stokin biasa yang kita pakai hari ini. Mungkin kerana baginya kita tak boleh kiaskan dengan stokin yang kulit itu, kerana dia tidak bersifat kuat. Mungkin dia tidak bersifat dari sudut dia boleh tembus air dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok dalam mazhab Hanbali, kita tengok banyak fatwa-fatwa ulama-ulama kontemporari, even Syekh Ali Jum'ah, kita tengok Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Ahmad Syakir, even fatwa-fatwa yang dikeluarkan di Mesir, di Jordan, sebagainya, yang memberikan keluasan daripada sudut stokin yang ada sekarang. Sebab stokin yang ada sekarang ini pun bila mana dia sudah dipakai di kaki kita, dibincangkan daripada sudut illah. Apakah illah yang boleh dikiaskan dengan khuf? Adakah illah dia tu memang tak boleh masuk air, ataupun illah dia tu menyukarkan untuk membuka? Jadi kalaulah kita kata dia menyukarkan untuk membuka seperti khuf, maka stokin sekarang ni juga membawa maksud yang sama. Maksudnya stokin itu boleh disapu di atasnya, walaupun stokin itu mungkin nipis sikit kan, tetapi kalaulah kita ambil sedikit sahaja air itu bukanlah sampai menjejer, dan sedikit air tu kita sapu, air tu pun tak masuk pun dalam kaki kita, tak tembus pun stokin tu, kalau stokin tu normal yang elok lah. Tapi kalau
jirus air tu memang tembus lah. Kalau kata even khuf pun, kalau jirus air tu kan kadang boleh tembus daripada celah-celah jahitan ni semua. Maka ulama membincangkan secara detail untuk melihat illah di sebalik itu semua. So ini adalah satu kesenian di dalam perbahasan dalil yang kita panggil sebagai ilmu fiqah. Jangan di dalam ilmu fiqah ini kita begitu jumud dan kita begitu rigid kan, sampai kita tidak memberikan keluasan fiqah itu. Dalam urusan-urusan fiqah ini kita anggap dia sebagai satu bentuk yang Allah berikan kelapangan. Kita tidak mengingkari keluasan fiqah itu. So kalau kita tengok ada sahabat kita tengok ada kawan kita yang beramal dengan certain pandangan ulama yang mu'tabar, jangan kita ingkar mereka, jangan kita cela mereka. Yang kita kena jaga adalah akidah kita. Dalam bab ini yang kita kena jaga betul-betul. Dalam bab yang boleh membawa ke arah syirik, bab yang membawa ke arah khurafat, bab ini yang kita kena strict. Bab inilah yang kita kata kita kena jaga-jaga sebab itu impact dia besar kepada ummah. Ni kadang-kadang ada orang ni dalam bab fiqah ni beria-ria nak tunjuk dia punya Syafi'i dia. Sampai duk sindir-sindir, kadang-kadang duk kutuk-kutuk. Tapi dalam bab akidah yang berdiri di garis merah, dalam bab-bab yang orang-orang yang nyata-nyata membawa khurafat, orang yang membawa kepada benda-benda yang kita khawatiri dia membahayakan akidah ummah, dalam bab itu kita berdiam diri, bab itu kita berlapang dada, bab itu kita mencela pula kepada orang yang cuba untuk nak menjaga akidah ummah. Dan bab itu kalau ada orang kata ini bid'ah, ini khurafat, ini boleh membawa kepada syirik, orang itulah yang kita marah pula. Jangan sampai macam tu. Dalam fiqah ni berikan keluasan. Kita menghormati mazhab setempat, tetapi khilaf fiqah itu sentiasa terbuka. Tak ada pula kita nak bising bila mana negara kita tidak menggunakan muamalat zakat yang berlandaskan kepada mazhab Syafi'i. Kita tidak bising pula dalam bab itu. Tetapi dalam sikit-sikit benda-benda khilaf dalam fiqah ini pula yang kita cuba untuk nak menimbulkan perbalahan dan persengketaan sesama kita, itu tak patut. Kalau nak berbalah dalam akidah itu, lebih berbaloi daripada nak berbalah di dalam fiqah. So, itu adalah ikhtilaf yang boleh diterima. Khilaf yang madmum, khilaf yang tercela ni pula, yang menyebabkan berlaku benda-benda yang tak elok lah, yang tak dipuji. Satu, benda-benda yang tidak berlandaskan kepada fakta, tidak berlandaskan kepada dalil yang mu'tabar. Contohnya bila Allah kata wa aqimus salata wa atuz zakah, kena tunaikan salat, kena tunaikan zakat. Tetapi tiba-tiba kalaulah ada orang itu dibawa dalil ataupun dia duk cakap yang salat dan zakat itu tak wajib, yang ini kita kata orang ini cuba melakukan khilaf yang tercela. Ataupun di dalam perbahasan yang ijma', yang disepakati oleh para ulama. Dalam bab ini, kalaulah ada berlaku khilaf, kita cuba menyelisihi ijma'ul ummah, maka di situ juga adalah merupakan khilaf yang dicela. Dan khilaf yang dicela juga adalah khilaf yang membuatkan kita menimbulkan kebencian dalam perkara yang tidak sepatutnya. Kita tengok ummah, kita tengok masyarakat kita hari ini bersengketa, bermusuhan, berbalah, banyak dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya menimbulkan kebencian sesama kita. Tetapi sedikit khilaf pada hari ini yang sepatutnya kita boleh bertoleransi telah menyebabkan kita saling membenci sesama kita orang Islam. Maka inilah contoh-contoh khilaf yang madhmum, yang tak sepatutnya berlaku. Baik.
Okey. Bila Allah kata Al-Quran itu adalah muhaiminan alaih. Kitab Al-Quran ini adalah muhaimin kepada kitab-kitab yang dulu. So kat sini kita boleh faham ada syariat yang sama dengan syariat dulu. Asas tu sama. Contohnya puasa, contohnya haji, zakat, rukun-rukun Islam ni asasnya sama. Kecuali mungkin ada beberapa perincian yang berbeza yang meraihkan kepada keadaan dan zaman. Mungkin kaedah berpuasa umat yang terdahulu ada sedikit berbeza. Mungkin juga kadar nisbah zakat pada zaman dulu berbeza. Mungkin juga ada beberapa tata cara salat pada zaman dulu yang berbeza. Pada zaman dulu juga cara taubatnya berbeza dengan cara taubat zaman umat Muhammad. Tetapi Allah kata likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap daripada ummah itu mereka ada syariat dan manhaj yang mereka kena ikuti. Itu berdasarkan kepada perintah Allah lah pada ketika itu. Jadi setiap yang Allah turunkan kita, apa yang Allah turunkan kepada kita itulah yang terbaik dan itulah yang perlu kita ikuti. Dan kita ingat apa pun syariat Al-Quran itu adalah penentu kepada segala jenis syariat. Kita tak boleh kata kalau Yahudi solat macam ni, kita pun nak solat macam tu lah. No, cannot. Kalau Yahudi puasa macam tu pun, kita nak puasa macam tu lah. Cannot. Sebab Quran telah menentukan mana bentuk puasa dan solat yang kita kena buat. Itu syariat yang kita kena ikut. Itu adalah kewajipan kita. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbahasan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-51 pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.